علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 7, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 7, baris yang ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faidatun ay hazihi faidatun. Terjemahan dianya, ini satu faedah, satu kegunaan. Faidatun ay hazihi faidatun. Terjemahan dia ini. Itu terjemah bila hazihi. Mubtada yang masuk ditakdirkan dengan hazihi. Faidatun, hazihi mubtada, faidatun tu khabar. Terjemahan dia ada hazihi itu. Ini pembicaraan di hadapan ni. Faidatun, satu faedah, satu kegunaan. Bermula bilangan Nabi itu. Bermula bilangan Nabi itu seketi 2,04,000. Bermula bilangan Nabi itu seketi 2,04,000. Ni dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain. Karangan Syekh Muhammad Zain. Adapun dalam kitab Aqidatun Najin karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani yang menghuraikan matan Ummul Barahin juga. Menghuraikan matan Ummul Barahin, wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa misla zalika fi haqqir rusuli alaihi mussalatu wassalam. Di dalam tu huraian hampir sama, syarahan dia hampir sama. Tetapi dalam kitab Aqidatun Najin hak saya baca maghrib malam ni di Masjid Gulung Bilanya, didatangkan faidatun juga. Bukan samalah. Dimulai dengan apakah makna Rasul. Didatangkan ke dalam kitab Aqidatun Najin berkaitan dengan makna Rasul. Disusuli dengan faidatun, satu faedah. Kemudian disusuli di bawah tu Nabi yang paling afdal adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Aqidatun Najin pun sama juga. Didatangkan yang terlebih afdal daripada segala rasul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya dalam kitab Aqidatun Najin, faidatun dimulai dengan ni saya nak baca dalam kitab Aqidatun Najin. Di kitab Aqidatun Najin muka surat 15. Faidatun adalah bilangan anbiya pada qaul yang muktamad. Tiada seorang mengetahui akan hingganya, akan sakatannya. Tetapi adalah setengah daripada riwayat menghinggakan banyaknya. Ada riwayat menghinggakan banyaknya. Banyak mana Nabi ni? Mana? Iaitu seketi 2,04,000. Baru didatangkan hak pandangan bilangan nabinya seramai seketi 2,04,000. Tetapi terlebih dahulu didatangkan pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad
bilangan Nabi dan Rasul hak tu tidak disakatkan, tidak dihinggakan. Kalau kata seketi 2 laksa 4,000 ada sakat. Atas pandangan muktamad, Nabi ramah. Ramah mana? Allah yang mengetahui. Jangan letak sakatan jumlah. Itu pandangan yang muktamad. Hak tu hak pandangan yang muktamad. Jadi dalam kitab Aqidatun Najin didatangkan pandangan yang muktamad terlebih dahulu. Adalah bilangan anbiya, bilangan segala nabi pada qaul yang muktamad, qaul yang dipegangi. Tiada seorang mengetahui akan hingganya, akan hingga bilangan anbiya, akan sakat dia. Jumlah semuanya berapa orang nabi ni hanya Allah yang mengetahui. Sebab di dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Setengah daripada nabi ni kami cerita kepada engkau ya Muhammad, dan setengah nabi lagi ni kami tak cerita kepada engkau ya Muhammad. Ada ni, minhum man qasasna alaika, setengah daripada nabi ni Tuhan kata kami ceritakan atas engkau ya Muhammad. Tapi wa minhum man lam naqsus alaik, dan setengah daripada mereka itu kami, yakni Allah Ta'ala, tidak cerita atas engkau ya Muhammad. Jadi dah Allah Ta'ala hanya cerita setengah sahaja kepada Nabi, setengah nak Allah Ta'ala tak cerita. Dah jumlahnya berapa? Maka Allah Ta'ala juga yang tahu. Sebab Allah Ta'ala tidak cerita kesemuanya kisah rasul-rasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Surah Ghafir ayat yang ke-78. Jadi atas pandangan yang muktamadnya bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul ramai, serta kita tafwidkan, kita serahkan pengetahuan bilangannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dihinggakan, mana tidak letak sakat jumlah berapa orang. Itu hak pandangan yang muktamad. Hak dalam kitab kita ni didatangkan pandangan yang agak masyhur lah. Sebab kita masyhurnya bilangan Nabi itu seketi. Seketi ni 100,000. 2 laksa. 2 laksa ni 20,000. Dan 4,000. 100,000, 20,000, 4,000. Tu jumlah dia. 100,000, 20,000, 4,000. Dah berapa? 124,000 lah. Kalau buat bilang pesen ni kejut kan. 100,000, 20,000, 4,000. Menung orang dah. Berapa tu? 1,000, 20,000, 4,000. Berapa? 124,000 lah. Hak bilangan sekalian nabi-nabi. Atas pandangan ni, pandangan yang hak ni hak kita duk biasa duk ngaji. Hak kita biasa duk dengar macam dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tapi masyhur pandangan ni, tapi tidak muktamad. Dia masyhur lain, muktamad lain. Masyhur ni maka surah qailuh lah, banyak orang sebut masyhur lah. Yelah, kita budak-budak dengar Nabi ni 124,000. Nabi 124,000. Atau kita duduk dengarnya. Masyhurnya gitu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ni pun memang 124,000. Cuma saya baca tadi dalam kitab Aqidatun Najin karangan Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani yang mensyarahkan Matan Umi Ibrahim jugalah. Dan syarahan itu ada tempat yang lebih kurang sahaja. Macam di sinilah. Faidatun dalam kitab Aqidatun Najin pun faidatun juga.
Nak cerita bab bilangan Nabi berapa orang, bilangan Rasul berapa orang. Sebab dalam matan Ummul Barahimnya menyatakan bahawa wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus bagi Rasul sebagai permulaan agama. Permulaan agama mengenal Allah dan mengenal yang bawa kita kepada mengenal Allah, iaitu mengenal Rasul. Itu permulaan agama, dengan bahu mengenal akan sifat Allah dan juga sifat Rasul, sifat yang wajib, sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Jumlahnya 50 aqaidul iman secara tafsil, secara satu-satu. Sifat Allah tidak terhingga banyaknya, sifat kesempurnaan bagi Allah itu secara ijmal. Sifat sempurna nisbah seorang manusia yang ada di seorang Rasul bukan 4, banyak sifat sempurna nisbah seorang manusia yang ada di Rasul. Banyak tu kita beriman secara ijmal, secara ringkas. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, 4 tu kita wajib mengetahui dan beriman secara tafsil, secara detail, sebagaimana wajib mengetahui dan berpegang secara detail 20 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala atas jalanan yang masyhur, 13 sifat atas jalanan yang muktamad, 13 tu wujud sampai ke kalam. Itu hak secara tafsil. Jadi 50 aqaidul iman, permulaan agama mengenal Allah dan Rasul. Hak 50 tu kita mengetahui serta berpegang akan sifat Allah secara tafsil 20. Dan 50 ke semua sekalinya sebagai permulaan agama mengenal Allah dan mengenal Rasul. Kemudian ni cerita berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Rasul ni didatangkan lebih dahulu. Rasul ni siapa? Rasul ni siapa? Dari segi istilah syaraknya, Rasul ni dari segi lurah gak utusan lah. Rasul dari segi lurah utusan, sebagaimana malaikat Rasul juga. Malaikat Rasul. Malaikat diutuskan kepada Nabi Nuh. Malaikat mengatakan bahawa kami adalah segala Rasulullah. Malaikat Rasul juga ke? Tak, Rasul pada lurah, Rasul pada bahasa. Utusan. Rasul lah utusan. Adapun Rasul pada istilah syaraknya, pada panggilan syarak, Rasul ni insanun, manusia. Malaikat tidak ada Rasul, jin pun tidak ada Rasul. Insanun, zakarun, lelaki, perempuan tidak ada Rasul atas pandangan yang muktamad. Hurrun, merdeka. Uhiya ilaihi, diwahyukan kepadanya. Wa umira bitablighi, dan diperintahkan menyampai. Itu Rasul. Ini diwahyukan, tetapi tidak diperintahkan menyampai. Itu Nabi. Jadi Nabi sama-samalah dengan Rasul. Manusia, laki-laki, merdeka, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak diperintahkan menyampai kepada ummah. Itu Nabi. Cuma wahyu kepada Rasul melalui malaikat Jibril alaihi salam. Berbeza dengan wahyu kepada Nabi dengan suara ataupun melalui mimpi. Itu wahyu kepada Nabi dengan suara ataupun melalui mimpi. Adapun wahyu kepada Rasul melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian wahyu tadi ni diperintah menyampai, Rasul tidak diperintah menyampai. Hak tu dia panggil Nabi.
Tapi Nabi pun ada yang menyampai sebagaimana hak 3 Nabi dalam ayat surah Yasin tu, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Sebab ada 4 orang Nabi selepas Nabi Isa alaihi salam, sebelum dibangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi kita ada 4 Nabi. 3 Nabi itu dalam Yasin tu lah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati izja'ahum. Pada dalam ayat tu. Hak Nabi yang dibunuh oleh kaum mereka. Kenapa? Sebab Nabi menyampailah di situnya. Nabi tidak diperintah menyampai, tapi Nabi boleh menyampai. Hak menyampai ni jadi orang marahnya. Pada ni hak menyampai jadi orang marah. Kalau hanya beramal sendiri, tak ada orang nak marah. Pada ni kita ni ummah Nabi SAW diperintah menyampai dengan bahawa suruh makruf cegah mungkar. Ni kita ummah Nabi disyariatkan suruh makruf cegah mungkar. Bukan hanya beramal sendiri. Hak suruh makruf cegah mungkar ni orang tak suka. Cara apa orang? Kamu, aku. Hidup kamu, aku. Pada ni mati pula kubur kamu, kubur aku dah sibuk apa? Orang marahlah duduk nasihat, duduk apa tu. Kita ni kalau hanya kita buat warak seorang, buat amal seorang, tak pernah peduli kiri kanan, orang pun bagus dia. Apa bagusnya? Dia tak cara orang. Bagus cara orang. Bagusnya apa? Kita ummah ni diperintahkan suruh makruf cegah mungkar, kewajipan. Bagus apa? Kalau kata bagus tu orang jahil ahli maksiat. Memang dia kata bagus. Sebab apa? Sebab dia bagus dia. Tak peduli kat orang. Dia beramal dia je. Tak bagus seumpama tu. Jadi kalau menyampai, ni hak jadi hak orang marahnya. Kalau tadi kalau beramal seorang tu kan, orang kampung suka sebab apa? Dia ni orang baik ni. Mana time-time kita nak minta mayajak, kita boleh minta tolong ke dia. Kan ni. Time-time nak suruh baca doa, kita suruh dia baca doa. Jadi mana orang pun suka, ada guna juga. Tapi orang tak marah sebab dia berdiam diri. Hak menyampai kisah Nabi yang dibunuh oleh kaum ni kerana menyampai lah. Menyampai ni jadi orang marah. Jadi diwahyukan serta diperintah menyampai adalah Rasul. Diwahyukan tetapi tidak diperintahkan menyampai adalah Nabi. Kemudian nak datangkan bilangan Nabi, kemudian nak datangkan bilangan Rasul. Jadi didatangkan pandangan yang masyhur, seketi 2 laksa 4,000, seketi 100,000, 2 laksa 20,000 dan 4,000 124,000. 2 laksa. Kita biasa dengar tak? Tahlil 7 laksa. Biasa dengar tak? Biasa dengar tak? Tahlil 7 laksa. Saya dengar kita di Terengganu. Di Kelantan masyhur lah. Tahlil 7 laksa 70,000. Ni di kita ni, di bekal kita ni ada tak tahlil 7 laksa? Ni di bekal kita ada tak 70,000? Sehari-hari tahlil banyak mana? 100 sehari, 1,000 sehari. Kalau 100 sehari, kira lah. Setahun 300 berapa hari? 350 hari setahun. Kira. Kalau 100 sehari, setahun 350 hari, boleh berapa dah? Boleh dah 35,000 dah. Betul tak? Tak, 35,000. 100 sehari tahlil kitanya. Setahun 350 hari, boleh 35,000. 2 tahun cukup 70,000.
Itu. Ke tahlil ada orang mati baru tahlil. Oh, kalau ada orang mati baru nak tahlil, musim Covid ni tak ada tahlil. Orang mati tak ada buat tahlil. Dah, tak ada tahlil lah kitanya. La ilaha illallah ada lah. Dia tunggu orang mati baru nak tahlil. Tahlil 100. Dia pun kadang-kadang tak hafal pun 100. Tahlil. Ajak mari tahlil. Tahlilnya 60, 70 berhenti dah. Tahlil apa gitu? 60, 70. Hak dia baca panjang hak tu, hak baca panjang. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Dia baca panjang. Hak dia baca panjang tu sebagainya ayat Al-Quran tu. Sebagainya ayat Al-Quran kena baca molek, baca salah haram. Dan sebagian besar orang kita sekarang ni tak erti dah tu bacaan yang panjang sebelum la ilaha illallah tu. Kita syekh tahlil pergi panjang waktu. Pergi panjang di tahlil lah. Sebelum tahlil tu bacalah Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah, baca ayat kursi. Lepas tu tahlil lah 100 ke 200 ke 300 ke. Pergi panjang hak lain. Hak orang kampung tak apa pandai nak baca. Baca lillahi ma fis samawati wal ard. Lepas tu kat depan tu dia agak bibi mulut je. Padahal dia tak pandai pun nak baca. Ayat Quran tu. Baca salah haram dosa pula. Dan memang kita semua tu tak pandai tau. Tidak pandai. Tapi kalau syekh tahlil ni dia panjang situ. Sampai tahlil sungguhnya 60, 70 berhenti dah. Kata tahlil. Maknanya di kita ni kena ada kurang-kurang tahlil 70,000 tu. Dia boleh menjadi penebus di hari akhirat. Tahlil 70,000. Jadi maknanya kalau ada saudara kita meninggal, kita pun hadiahkan tahlil 70,000 kita kepada mereka. Tapi tahlil 70,000 kita ni kekal ada habis. Tapi kita nak kena ada lah hak tahlil 70,000. Sebab itulah orang tahlil kematian ni ialah tahlil ni selebih-lebih zikir. Afdalul zikri la ilaha illallah. Nabi kata selebih zikir la ilaha illallah. Jadi apabila ada kematian, nak hadiahlah tahlil 70,000 kepada si mati. Pandai-pandailah kita tu. Pandai-pandailah. Tahlil 3 malam. 3 malamnya orang mari kata 50 ke 100 orang ke gitulah. Hak ni bukan masa Covid ni. Ni cerita hak masa sebelum ni. Kalau kata mari 50 orang 100 orang tak apa tau. 50 orang 100 boleh? Boleh 100 orang. Kalau orang-orang hak tak boleh 100, 50 je. Dah kalau boleh 100, dia tahlil 100 pula boleh 10,000 dah. 3 malam boleh 30,000. 7 malam boleh 70,000 beres. Kena ada dah. Kena ada sasaran. Ni tahlil. Sebab apa tahlil? Nanti orang kata, kok tu dia tahlil, tu jahil. Tak boleh tahlil lah kalau jahil gitu. Mana boleh 30,000, ada lagi 40,000. Dah, anak-anak semati ada 4 orang. Kita buat contoh mudah. 4 orang, suruhlah sekeluarga 10,000. Mu 10,000 sekeluarga, mu 10,000, mu 10,000, mu 10,000. Jadi kalau anak 4 orang ni, dia ada pula sekeluarga dia 5 orang contohnya. Ni suami, isteri, anak 3 orang. Dia boleh 5 orang. Nak 40,000, nak 10,000 tu. Kamu 5 orang. Mana apa tu? 5 orang tu nak 2,000 seorang. Kita tahlil lah. Lepas semayang subuh tahlil, lepas semayang zuhur tahlil. Ni lepas kematian ni sendiri pula ni sekeluarga ni. Ada masa pakat tahlil biar sekeluarga cukup 10,000. Ada ni secepat mungkin. Boleh lah 70,000. Dia kena gitu lah. Mana dah kita 3 malam boleh 30,000 letak. Baki lagi 40,000. Kalau ada 8 orang nak 5,000 sekeluarga. Kalau ada 4 orang nak 10,000 sekeluarga.
Kalau ada 2 orang nak, 20,000 sekeluarga. Banyaklah tali. Lepas mayat ni, sekeluarga tali lah. 5 orang. Kalau tali 200, 5 orang. Boleh dah 1,000 sekali tali. 200 lah, dah 5 orang. Boleh lah, 1,000. Banyak ni. Dah 5 waktu semayang, 5,000 dah. Sehari tu. Esok boleh 5,000 pula. 2 hari cukup lah 10,000. Sekeluarga. Hal lain pun cukup. Nanti 10,000 sekeluarga. Boleh 40,000 2 hari. Kena ada sasaran gitu lah. Tambahan pula, kalau anak cucu arwah buat kebajikan, tu tak ada khilaf ulama sampai kepada arwah si mati. Ni anak cucu ni. Tak niat pun sampai kepada arwah. Tapi kalau menantu kena niat lah sebab dia bukan anak cucu. Ada ni. Dia kena ada lah seumpama tu. Nak dapat tahlil 7 laksa. Tapi di kita sendiri kena ada lah. Kena ada hak tahlil 7 laksa tu. 70,000. Ni hak kita biasa sebut laksa. Ni 2 laksa 20,000. Hak biasanya 7 laksa 70,000. Sekurang-kurang. Lagi banyak tu selebih-lebih zikir la ilaha illallah ni. Bukan selebih-lebih zikir Nabi kita saja dak ni. Nabi SAW bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata dan selebih-lebih barang yang nabi-nabi sebelum aku kata la ilaha illallah. Bukan selebih-lebih hak nabi saja. Hak nabi-nabi sebelum Nabi SAW pun yang selebih-lebihnya la ilaha illallah. Mana kalau kita 100 tiap-tiap hari, 2 tahun boleh lah 70,000 tu. Dah selama-lama ni ada banyak lah la ilaha illallah tu akan menjadi penebuh di hari akhirah tu. Tapi la ilaha illallah serta berakidah lah dengan la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah tidak berakidah dengan la ilaha illallah, tidak ada manfaat. Ni hak kita biasanya laksa ni 7 laksa. Ni 2 laksa 20,000. Jadi seketi 100,000 bilangan Nabi, 2 laksa 20,000 dan 4,000. Didatangkan satu pandangan saja. Pandangan muktamad tidak didatangkan. Dan berkaitan dengan bilangan Nabi ni bukan hanya satu pandangan saja ni. 104,000 dia ada bagai-bagai pandangan. Cuba nak tengok pula hak Rasul pula. Dan yang jadi Rasul daripada mereka itu. Mereka itu ni seketi 2 laksa 4,000 Nabi ni. 313 orang atas satu pandangan. Dan pada satu riwayat, pada satu riwayat hadis yang lain pula 314 orang. 314 orang pada satu riwayat. 313 ke 314 ke, hadis-hadis tu hadis yang dhaif belaka. Jadi sebagaimana bilangan Nabi ni tidak dihinggakan atas pandangan muktamad, bilangan Rasul pun tidak dihinggakan pada pandangan yang muktamad. Bahkan hadis yang menceritakan 124,000 tu pun hadis riwayat yang dhaif juga. Sebab apabila ditanya akan Nabi berkaitan dengan bilangan Nabi, ditanya aitan Nabi SAW, berapakah bilangan Nabi? Nabi pun jawab 124,000. Dan ditanya pula berapakah bilangan Rasul daripada hak Nabi tu? Nabi terjawab 313 orang. Tapi hadis tu hadis dhaif. 124,000 Nabi dan juga 313 orang Rasul daripada 313 Rasul daripada 124,000 Nabi. Satu riwayat pula 314 orang dhaif belaka. Ada riwayat 315 orang Rasul pun riwayat yang dhaif juga. Betullah pandangan muktamad
Bilangan Nabi ramai tapi tidak dihinggakan, tidak disakatkan. Bilangan Rasul pun sama, tidak dihingga dan tidak disakatkan. Itu pandangan yang muktamad. Kemudian atas pandangan dhaif ni, bilangan Nabi 124,000 ni bukan hanya satu pandangan sahaja. Ada pandangan 125,000 Nabi. Ada pandangan Nabi ni 12 keti benar. 12 keti benar Nabi ni. Tahu 12 keti berapa? 12 100 seketi 100,000. 12 ni 12 100,000. Nak kata kan? Seketi 100,000. 12 keti 12 100,000. Seketi 100,000. 12 keti 12 100,000. Berapa? 1.2 juta lah. Tak ada ngira kita ni. Ada ngira. Dah. Pada seketi 100,000. Ada pandangan Nabi ni 12 keti. 12 keti 12 100,000. 12 100,000 mana pula? 12 100,000 tak tahu. 1.2 juta. Dah, tu dah. 1.200.000 mana 1.2 juta lah. Itu satu pandangan. Jadi banyak pandangan ni. Bukan hanya 124,000 saja. Ada pandangan 125,000. Ada pandangan 12 keti. Mana 1.2 juta bilangan Nabi. Ada pandangan dalam kitab pula. Ada pandangan dalam kitab ni. Bilangan ni bilangan Nabi-nya. Bilangan Nabi ni 14 keti. 14 keti. Dia dalam kitab bukan sebut 14 keti. Dia sebut 10 keti dan 4 keti. 10 keti dan 4 keti. 10 keti dan 4 keti, 2 laksa, kemudian 4,000. Ni ada kitab ni. 10 keti dan 4 keti, kemudian 2 laksa, 4,000. Berapa? 10 keti, 4 keti tu 14 keti dah lah. Mana 1.4 juta. 2 laksa 4,000 makna 24,000. Mana 1.424,000. Dia ada pandangan. Nabi ni hak tadi 1.2 juta 12 keti. Hak 10 keti 4 keti 2 laksa 4,000 ni 1.424,000. 1.424,000. Ada pandangan. Pada ni hak bilangan Nabi. Tapi kitab masyhur dalam kitab ni lah 124,000. Tapi pandangan yang muktamad, tidak dihinggakan jumlah Nabi dan tidak dihinggakan jumlah Rasul. Tapi masyhur kitanya Nabi 124,000 orang, Rasul 313 orang daripadanya. Dan ada riwayat pula kata 314 orang dan ada riwayat 315 orang. Hak 315 orang tu riwayat dari Imam Ahmad. 315 orang. Tapi 313 ke 314 ke 315 orang ke, itu semua riwayat-riwayat hadis yang dhaif. Hak berkaitan dengan bilangan Nabi sama dan juga berkaitan dengan bilangan Rasul. Selesai berkaitan dengan bilangan Nabi dan bilangan Rasul. Nak cerita pula di kalangan Nabi Rasul ni siapakah yang paling afdal. Dan yang afdal daripada mereka itu sekalian. Yang afdal daripada mereka itu sekalian. Sekalian ni takkid pada mereka itu. Dan yang afdal daripada mereka itu segala segala rasul. Dan yang afdal, yang paling terafdal, yang paling lebih daripada mereka itu
hak rasul 313 orang tu. Sekalian tu takkid pada mereka itu. Yang paling afdal tu mubtada, khabarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lah yang paling afdal sekali. Bukan Nabi kita yang paling afdal di kalangan Rasul. Bukan Nabi kita lah yang paling afdal daripada segala kejadian-kejadian makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita afdalul khalqi. Nabi kita lah yang paling afdal daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, termasuklah malaikah. Nabi kita lah yang paling afdal sekali. Inilah pandangan yang ijma' ulama. Nabi kita yang paling afdal bukan di kalangan Rasul, di kalangan sekalian makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan mengiringi Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiringi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu hak nombor 2, Khalilullah. Nabi kita, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi kita ni umur 63 tahun. Umur Nabi Ibrahim alaihi salam umurnya 200 tahun. Dan mengiringi Nabi Ibrahim pula Nabi Musa alaihi salam kalimullah. Nabi Musa alaihi salam pula umurnya 120. Dan mengiringi Nabi Musa Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ketika diangkat ke langit umur dia berapa? 33 ke berapa? Ketika diangkat ke langit 33. Tak tahu? Tak tahu kisah dia. Umur dia ketika Allah Ta'ala angkat ke langit 33 ke berapa? Dan mengiringi Nabi Isa. Nabi Isa digelar dengan Ruhullah. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dia digelar dengan Najiyullah. Nabi Nuh, umur Nabi Nuhnya 1000 tahun. Umur Nabi Nuh 1000 tahun. Selepas berlaku banjir besar, Nabi Nuh hidup 60 tahun pula. Ya, ni. Jadi Nabi Nuh kita maklumlah umur panjang 1000 tahun. Lepas daripada banjir besar tu, Nabi Nuh hidup 60 tahun pula. Cuma Nabi Isa tu ketika dibangkitkan, diangkat ke langit tu, Nabi Ibrahim 200 tahun, Nabi Musa 120 tahun. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Nuh Najiyullah. Dia dapat kelepasan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mengiringi ni, mana nombor 1 Nabi SAW. Kemudian nombor 2 Nabi Ibrahim AS, itu mengiringi. Kemudian nombor 3 Nabi Musa AS. Nombor 4 Nabi Isa AS. Nombor 5 Nabi Nuh AS, itu mengiringi. Maka mereka itu yang 5 ini, dinamai ulul azmi. Ulul azmi, orang yang paling banyak menanggung kesusahan pada membangunkan agama. Itu ulul azmi. Orang yang banyak menanggung kesusahan pada membangunkan agama, dia panggil ulul azmi. Dia ulul azmi ni asal maknanya segala orang yang mempunyai cita untuk menolong akan ummah.
Ni ulul azmi segala orang yang mempunyai cita menolong akan ummah pada hari yang kesusahan, iaitu hari qiyamah. Itu setengah letak makna ulul azmi ni segala orang yang yang mempunyai cita menolong akan ummah pada hari yang kesusahan, iaitu hari qiyamah. Ada letak makna seumpama tu. Kita biasanya letak makna ulul azmi ni orang yang paling banyak menanggung kesusahan pada membangunkan agama. Mana kelima-lima ni? Dan yang lain daripada orang yang lima ini. Ayat kita. Dan yang lain daripada orang yang lima ini. Yang lain daripada orang yang lima ni. Setengah mereka itu afdal daripada setengah, tetapi tiada ditentukan melainkan yang lima ini jua. Yang lain ni mana ni? Yang lainnya hak mula-mula tu lah. Hak mula-mula tu hak 25 orang tu. Yang lain ni hak rasul, hak mula-mula bicara tu lah, hak 25 orang tu. Hak wajib kita mengenal dan berpegang mereka adalah Rasulullah secara tafsir tu. Itu yang lain. Dan tambahan pula hak lagi 313 tu, baki dia tu. Dan ni hak lain ni hak 20 lagi tu. Hak bicara mula-mulanya Rasul ni hak wajib kita beriman secara sorang-sorang 25 kan. Sebab Rasul 25 ni namanya tercatat di dalam Al-Quran. Nama Rasul 25 ni tercatat di dalam Al-Quran. Jadi oleh kerana nama Rasul 25 yang tercatat dalam Al-Quran ni, maka jadilah perkara yang maklumun fid dini bid darurah. Perkara yang diketahui pada agama secara mudah-mudah je Rasul 25 ni. Sebab apa? Nama ada dalam Quran kan. Jadi Rasul 25 ni termasuk dalam perkara agama yang diketahui secara mudah-mudah, maka kita wajib beriman dengan seorang-seorang dari Rasul 25 ni. Nak bicara 25 dahulu. Jadi hak yang lain daripada 5 ni, daripada segala rasul ni, hak rasul 313 tu ya dah. Kalau kita nak pendek ke, hak rasul 25 orang tu lah, hak mula-mula bicara. Mana dan yang lain daripada orang yang 5 ini, setengah mereka itu hak rasul 313 tu lah. Kalau kita nak kembali dekat dalam kitab kita ni, 313 afdal daripada setengah. Hak rasul 313 ni ada afdal hak rasul ni, ada afdal hak rasul ni, tetapi tiada ditentukan melainkan yang 5 ini. Letak nombornya hanya yang 5 ini jua. Hak lebih-lebih tu dia lebih kurang di antara satu sama lain, tetapi kita tak boleh nak tentukan. Hak syarak tentukan hanyalah 5 orang ini sahaja. Yang pertama, yang kedua sampai yang kelima. Tapi hak rasul lagi 313 orang, jadi 313 orang tolak hak 5 ni, jadi tinggal 308 orang. Tahu? 308 orang ni. Ni lebih kurang antara satu sama lain, tapi syarat tidak menentukan. Kalau kata mana nombor 6, mana nombor 7, mana nombor 313, gitu. Tapi kalau kita nak cerita hak permulaannya adalah hak rasul 25. Hak namanya tercatat di dalam Al-Quran, maka Rasul 25 ni termasuk dalam perkara agama yang diketahui secara mudah. Maka Rasul 25 ni wajib kita beriman seorang. Sebab apa? Sebab ni yang mudah ni nama Rasul 25 ni. Quran ada kan? Dan Quran ada. Kita baca Quran, bukan baca jarang-jarang je pula. Tak jumpa Rasul 25 ni, baca tu bacalah. Yang jadi kita boleh kenal Rasul 25 orang ni ambil mana? Ambil dalam kitab-kitab. Ulama ambil Rasul 25 dalam Quran, ulama bubuh luar. Ngapa kok luar?
Susung Rasul 25 tu bukan kaedah Al-Quran. Kaedah Al-Quran Rasul 25 ni ayat lain, ayat lain, ayat lain. Jadi kalau panjang sikit, satu ayat sebut Rasul banyaknya, surah An-Nisa ayat yang ke-163. Tu hak panjang sikit. Dalam ayat tu cerita wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman. Tu An-Nisa ayat yang ke-163. Banyak ramai nama Nabi, nama Rasul dalam tu. Ramai ni nama Rasul dalam tu. Wa ataina Dauda Rasul, pada ayat di hujung ayat tu. An-Nisa ayat 163. Dalam tu ramai Rasul disebut dalam satu ayat. Tapi tetap Rasul 25 ni hak letak dalam kitab ni memang bukan kaedah Al-Quran. Tapi ulama ambil mana Rasul 25 ni? Bubuh dah kita ambil daripada Al-Quran. Untuk apa ni? Untuk memudahkan kita ni nak kenal Rasul 25 hak namanya ada dalam Al-Quran. Tapi susun 25 ni ada susunan ulama yang bukan kaedah Al-Quran. Tapi ambil daripada mana? Rasul 25 daripada Al-Quran. Sama dengan sifat 20. Wujud kena bakal bukan kaedah Al-Quran. Tapi akidah Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal ni Quran lah. Kaedah memanglah bukan kaedah Quran. Tapi pegang ambil mana? Ambil daripada Al-Quran untuk memudahkan kita berakidah dengan akidah Al-Quran. Untuk memudahkan kita kenal Rasul 25 hak namanya tercatat dalam Al-Quran. Ambil dalam kitab, kita pun hafal lah seorang. Hak Rasul 25 tu wajib kita beriman seorang. Walaupun kita tak hafal sekalipun. Dan hafal beriman macam mana? Didatangkan nama salah seorang 25 ni. Lut Rasulullah di sini dah. Ilyasa ni Rasulullah. Yunus Rasulullah. Syuaib mertua Nabi Musa AS ni di sini dah Rasulullah. Ada ni Zulkifli ni di sini dah ni Rasulullah. Zulkifli kawan kita kapung. Memanglah kawan nama Zulkifli ada belaka kapung ni. L-I ada, L-E-E pun ada. Zulkifli L-E-E tu bukan nama glamour tu, nama surat beranak. L-E-E orang pun panggil Zulkifli, orang panggil. Dah ni sekolah ni cerita. Dah dia bukan ni surat beranak, bukan L-I, L-E-E. Apa dia je gitu? Zulkifli, li itu L-E-E. Apa? Orang zaman dulu dia je gitu ke? Ni surat beranak, L-E-E. L-I lah li. Kenapa Zulkifli L-E-E? Akhirnya lekatlah nama di sekolah Zulkifli ni menyuduh lah. Zulkifli orang kecarut kok lain jadi. Faham tak ni? Mana Zulkifli? Zulkifli Rasulullah. Ni dek sini. Abang apa tu? Kita beriman dengan Rasul 25 secara tafsir. Walaupun kita tak boleh nak susung hak 25 tu sekalipun hafal. Tapi saya pernah jumpa dengan orang tua yang kalau kita kata kok ingatan pun tak kuat lah. Orang tua tak sihat. Ada benda hak dia ingat, ada benda hak tak ingat. Tapi apabila dibahilah cakap-cakap sifat Allah, sifat Rasul, dia cakap benda gitu. Tak cakap ngarut, cakap sifat Allah. Dia bilang sifat Rasul 25 ni mulut. Kita tengok kok macam tak payah mikir. Cukup 25. Dia ulang pun cukup 25. Kata dan bukan dengan ingatan dia tu. Ingatan tu orang tua satu, tak sihat pula satu. Jadi ada benda yang dia masih lagi ingat, ada benda yang dia tak apa nak ingat dah. Tapi Rasul 25 ni dia ngapa masa budak-budak lah ni. Cair sungguh. Ia boleh sebut Rasul 25 ni secara gitu je. Tak payah mikir nampak kita tengok dia. Mana kalau kita berani tak?
Hak Rasul 25. Bukan ni dok kita ke? Tak payahlah nanti dok cukup. Suruh ulang kan lagi dok cukup. Ni. Tak tahu lah. Tapi dia bercakap bab-bab sifat Allah, bab-bab Rasul, bab-bab akidah lah. Dia bercakap bab tu. Mana tak berapa tu dah sebenarnya. Mungkin tak sihat dah. Tapi dia bercakap. Bercakap bab akidah. Dia bercakap bab akidah. Mana sifat Allah, sifat Rasul tu lah. Hak Rasul 25 ni. Tak syarat gitu. Dia kalau macam budak-budak kan, dia ngapa Rasul 25 ni. Dia buat lagu. Tapi kalau kita tanya dia tengah, Lut Rasulullah tak? Dia cari semula. Ada Lut. Kalau kita orang tua tak luluh gitu sebab tak kenal kau panggil. Dah tu dia ingat kerana dia buat lagu. Dia tak kenal seorang-seorang. Apa bukti tak kenal? Ambil nama tengah Ilyasan. Dia buat lagu pula. Ada Ilyasan tengah. Kalau kita orang tua tak luluh gitu sebab tak kenal kau panggil. Maknanya dia ingat kerana nama Rasul 25 ni dia buat nasyid, buat lagu. Tapi apabila kita ambil nama tengah tu 25 tu, dia tak boleh jawab segera. Dia kena buat lagu semula. Ada. Baru jumpa tengah ada. Kalau kita orang tua tak luluh gitu. Tak lepas. Yang kita naknya sebut satu nama, di sini. Kita mengetahui dan berpegang ianya adalah Rasulullah. Harun Rasulullah. Ini nak gitu. Mana hak Rasul 25. Jadi kalau kira hak lepas dia Rasul hak 5 orang ni, hak 20 tu. Ni setengah afdal daripada setengah, tapi syarat tidak menentukan. Mana nombor 6, mana nombor 7, mana nombor 25. Tapi kalau kita letak susunan, susunannya ulul azmi yang 5 mengikut susunan, turun kepada Rasul yang 20. Rasul 20 ni untuk mencukupkan 25 ni, barulah turun kepada baki Rasul yang lain. Jadi Rasul 20 ni lebih afdal daripada Rasul yang lain. Cuma hak 20 ni saja antara satu sama lain syarat tidak menentukan dia punya hak nombor 6, nombor 7 ni tak ada. Tapi hak 20 ni lebih afdal daripada hak baki Rasul yang lain. Lepas sekarang Rasul-Rasul turun pada sekalian Nabi-Nabi. Hak dalam kitab ni 124,000. Habis Nabi-Nabi turunlah kepada kepala-kepala malaikat, dimulai dengan Jibril, Mikail. Hak kepala-kepala malaikat tu pula. Jadi malaikat yang paling afdalnya Jibril, setengah mengatakan Mikail, atau khilaf pula ulama'nya. Jadi lepas daripada segala nabi-nabi turun kepada ru'asaul malaikah, ketua-ketua malaikat. Dimulai dengan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Ini mudabbiratul umur dipanggil. 4 malaikat yang mengatur pekerjaan alam. Kemudian habis kepala malaikat yang 10 tu turun pula kepada auliyaul bashar, manusia kekasih Allah. Dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pula situ. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali karamallahu wajah, turun pula kepada 6 orang sahabat lagi yang mencukupkan 10 sahabat yang wajib syurga. Turun pula sahabat yang terbabit dalam peperangan Badar, sahabat yang terbaik dalam perjanjian Hudaibiyah. Dia ada bersusun-susun, turun kepada tabi'in, turun kepada wali-wali Allah, turun kepada awamul malaikah, malaikat hak kebanyakan. Barulah turun kepada awamul bashar, ni manusia kita orang awam. Ni susunan dia lah pulaknya. Pada ni hak Rasul 5 orang ulul azmi, lepas tu turun 20 orang, lepas tu turun Rasul-Rasul yang lain. Kalau nak kira dalam kitab ni 313 semua sekali, campur dengan hak 25 tu. Habis Rasul tu, habis Rasul 313 turun pada Nabi. Habis Nabi 124,000 ni dalam kitab kita ni turun kepada ketua-ketua malaikat.
Hak malaikat kebanyakan tak asri. Ketua tu malaikat. Lepas tu turun kepada auliaul bashar, manusia kekasih Allah. Dimulai dengan manusia yang paling lebih, yang bukan nabinya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tu ni. Mana ni? Boleh turun kepada aulia ilah, wali-wali Allah. Habis di situ turun kepada awamul malaikah, malaikat hak kebanyakan. Jadi kalau kita yang terlebih afdal di sisi Allah, mana afdal? Aulia dengan malaikat afdal aulia lagi. Malaikat hak banyak-banyak tu duduk di bawah aulia, boleh turun kepada hak manusia hak banyak-banyak orang ramai tu. Ini susunan Al-Maturidiyah lah. Susunan Al-Maturidiyah itu susunan yang muktamad. Adapun susunan Asy'ariyah, jumhur Asy'ariyah, tapi itu pandangan dhaif, disusun lain. Jadi selepas daripada Nabi, malaikat ni habis malaikat. Sampai ke malaikat biasa. Barulah turun kepada auliaul bashar, dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Pada ni, hak tadi saya susun tadi tu hak Al-Maturidiyah, itu pandangan yang muktamad. Maknanya lepas dia Nabi, malaikat ketua je, kepala malaikat, bukan malaikat semua. Lepas ketua malaikat ni turun kepada manusia yang kekasih Allah, dimulai dengan sahabat tu lah, dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai kepada wali Allah, boleh turun kepada malaikat hak banyak-banyak, turun kepada manusia hak ramai-ramai. Jumhur Asy'ariyah ni dhaif. Ulul azmi samalah, hak rasul samalah, hak nabi samalah. Lepas nabi, malaikat ni bukan kepala malaikat sahaja, malaikat ketua dan malaikat hak biasa. Sekaligus lalu situ. Barulah turun kepada Sayyidina Abu Bakar, dimulai dengan hak auliaul bashar, dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu susunan Asy'ariyah, jumhur Asy'ariyah, tapi itu pandangan yang dhaif lah. Sebab lepas ada Nabi ni turun malaikat ni apa? Ru'asa'uhum dan juga wa ghairuhum, ketua malaikat dan malaikat yang biasa. Habis semua malaikat. Jadi pandangan muktamadnya pandangan Al-Maturidiyah. Lepas daripada Nabi turun malaikat, ketua malaikat saja. Bukan termasuk hak malaikat hak ramai-ramai tu, hak banyak-banyak tu. Turun kepada auliaul bashar, manusia-manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barulah turun kepada malaikat hak banyak-banyak, barulah turun kepada manusia hak banyak-banyak. Ini ikut susunan hak lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia pun nak masuklah kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Memulai bicara sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.